Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang dan dapat lagi kita bersama-sama dalam kuliah maghrib, yang mana kita sedang membincangkan pada kelas yang mula-mula, pada pertemuan yang mula-mula baru ni kita bincang berkaitan dengan surah Al-Fatihah dan baru masuk ayat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung beberapa ayat yang kita sempat, dan saya dimaklumkan untuk selepas daripada solat Isyak nanti kita akan adakan tahlil untuk hajat daripada siapa tadi? Abang di Nasi Lemak. Okey, dan insya-Allah saya di sini untuk sekadar berkongsi sahaja, jauh lagi untuk mengajar ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Okay, kita nak berkongsi tentang apa yang saya dah belajar. Kalau nak ikutkan saya ni, kalau belajar dulu bidangnya usuluddin. Tapi dalam usuluddin tu pecahan dia banyaklah. Ada tafsir, hadis, akhlak. So saya pilih Quran ni sebabnya saya di Selangor ni ada, orang kata ada tauliyahnya, tauliyah Al-Quran. So boleh mengajar Al-Quran sahaja. Kalau kita nak buka kitab-kitab lain, dikira salah lah. Dari sudut tu salah apabila ada orang yang report. Gitu. Okay. Dan kita telah belajar pada sebelum ni berkaitan dengan surah Al-Fatihah, yang mana kita tahu, kita dah bincang Al-Fatihah ini satu surah 7 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus. 7 ayat tu turun sekali dalam satu wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita tengok wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq, Iqra tu, ayat 1 sampai ayat 5, yang sebelum daripada penerimaan wahyu tersebut, penerimaan wahyu pertama tu Rasulullah ni dia berkhulwah. Dia keluar, tinggalkan rumah, tinggalkan isteri dia untuk duduk di Gua Hira dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seorang diri. Kemudian barulah sampai malaikat Jibril tu turun. Malaikat Jibril turun, dia kata Iqra. Dengan Rasulullah masa tu tak kenal siapa dia, suara dari mana, siapa yang datang ni, tiba-tiba suruh aku membaca. Rasulullah pun jawab, ma ana biqari'in. Mana aku tahu membaca, aku tak erti, dia kata. Ma ana biqari'in, Rasulullah kata. Kemudian Jibril pun ulang lagi, Iqra, dia kata. Barulah dia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So Rasulullah pun ikutlah. Bila Jibril suruh, ikut apa yang aku baca. Bacalah kamu apa yang aku baca. Lepas tu baliklah. Lepas kejadian tu Rasulullah pun balik dalam keadaan kitab sirah kata menggigil ketakutan. Dia minta isteri dia, Khadijah, untuk selimutkan dia. Bila selimut, Allah turunkan lagi ayat keesokannya, ya ayyuhal muddassir. Surah Al-Muddassir ayat 1 sampai ayat 3. Wahyu yang kedua turun. Allah kata, wahai orang yang berselimut, bangunlah keluarlah daripada selimut kamu dan beritahulah tentang agama Allah ni. Kemudian barulah turunnya ayat yang wahyu yang ketiga, iaitu surah Al-Fatihah secara komplit 7 ayat. So malam ni kita nak sambung ayat yang kedua.
Allah. Siapa kata? Ambil masa sikit nak tulis. Okey. So ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ni lah ayat kedua surah Al-Fatihah. Ayat ni lah juga biasanya kita buka majlis kita. Apa maksud dia? Alhamdu, segala puji. Segala puji lillahi, bagi Allah. Rabbi, Tuhan. Alamin, sekalian alam. Okey. Alhamdu ni dia merujuk kepada segala pujian. Maksudnya dalam apa tu yang kita belajar, puji ni dia ada 3. Puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, sama macam Allah memuji Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Dan ada beberapa watak lagi dalam Al-Quran tu yang Allah puji. Kemudian puji hamba kepada hamba. Tapi semua pujian itu berkait dengan alhamdu. Segala puji itu yang berhak menerima dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maksudnya kalau kita puji kawan kita, handsome ke, cantik ke, okey, dia sebenarnya pujian itu kita sikit pun kita tak berhak. Sebab segala pujian itu hanya bagi Allah. Okey, kemudian lillahi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi. Okey, Rabbi ni, Rabb ni digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tuhan yang lain, agama lain, dia tak boleh nak guna ni, Rabbi ni. Rabb ni hanya tertentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Lepas tu al-alamin, perkataan jamak kepada alimun. Dia perkataan jamak ni dalam bahasa Arab ni dia ada mufrad, musanna, jamak. Untuk seorang, contoh kalau perkataan dia Muhammad, kita sebut Muhammad, maksudnya seorang Muhammad. Kalau nak kata 2 orang Muhammad, dia jadi Muhammadani. Kalau jamak 3 orang dan ke atas, dia akan jadi Muhammaduna. Kalau bahasa Inggeris dia ada singular, plural, ada 2. Tapi bahasa Arab ni dia ada 3. Itu tata bahasa lah, saya pun tak erti sangat. Okey, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang kita segala pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok tajwid sikit. Okey, alhamdu. Kat sini kalau tengok dalam Al-Quran, dia ada macam tanda nak kepala sod pun ada, nak macam mim pun ada, tak kisahlah. Tapi ini tanda dia, tengok sini, tanda dia jadi hamzatul wasal. Dia jadi hamzah wasal. Dan satu teori dalam pembacaan Al-Quran, kita beliklah Al-Quran muka surat mana pun, daripada awal sampai akhir, huruf alif tak ada satu pun yang berbaris. Okay, itu teori dalam bacaan Al-Quran. Huruf alif tak ada satu pun yang berbaris dalam Al-Quran tu. Yang berbaris, yang bunyi A, I, U itu huruf hamzah. Kalau saya salah, betulkan. Setakat ni itulah. Dan diperbincangkan oleh ulama tafsir, qiraat dan sebagainya. Itulah dia. Kalau yang macam ni, dia alif di depan bertemu dengan lam, dia akan jadi, kenapa kita boleh baca al? Sebab hamzatul wasal ni. Okey, dia panggil hamzatul wasal, baris atas al. Okey, lam ni, huruf lam, dia keluar, kita dah belajar alif lam qamariyah.
Okey, alif lam qamariyah. Yang mana al, nak kena alif lam qamariyah, huruf lam tu ada baris mati. Ada tanda mati dia. Ada kubur dia. So kita sebut al. Al-ham. So kita kadang-kadang banyak dalam pembacaan Al-Fatihah ni, kadang-kadang orang tak bunyikan al. Kita nak cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bunyi macam ya, tapi bukan dia. Okay? Kena bunyikan. Alham. Tak kisahlah kita nak tiru siapa pun, gaya mana kita nak belajar, gaya mana kita nak baca, nak tiru syekh mana pun, tapi semuanya bunyi al. Jelas. Alham. Okay, kemudian huruf ha, baris atas. Kemudian ada mim mati kat sini. Alhamdu. Okey, mim yang mati, dia keluar hukum izhar syafawi. Okey, izhar syafawi ni hukum mim mati yang paling senang dan paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran, dan paling senang nak tengok dia punya apa teori nak kenal dia itu izhar syafawi. Bacaan dia tak boleh nak dengung, jangan dengung. Itu alhamdulillah, bunyi macam oh syok. Yang belakang Allah, tapi salah. Okey? Izhar syafawi, kaedah bacaan dia tanpa dengung. Kenapa? Mim mati bertemu dengan huruf dal dekat depan. So nak kena izhar syafawi ni, segala huruf mim mati yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan huruf mim. Kesemuanya izhar syafawi. Kalau mim mati jumpa dengan ba, dia jadi ikhfa syafawi. Kalau mim mati jumpa dengan mim, selepas dia jadi idgham mislain. Dua ni je yang dengung kalau hukum mim mati. Yang lain takkan dengung, tak boleh dengung. Satu lagi nak kena dengan mudah, izhar syafawi ni bila dalam Al-Quran huruf mim yang ada tanda mati tu mesti bacaan dia tak dengung. Mesti. Okey? Mim mati yang ada tanda mati. Kalau mim mati tak ada tanda mati, mesti lepas tu dia akan jumpa dengan ba ataupun dia akan jumpa dengan mim. Kita tahu dia mati tapi tak ada tanda. Yang ni kita tahu dia mati dan dia ada tanda mati dia. Okey. Okey. Kemudian lillahi, lafzul jalalah. Kita dah tengok dalam bismillah baru ni. Okey, lafzul jalalah dekat sini yang nipis lah. Kalau ingat. Okey, kenapa nipis? Huruf lam ni, lafzul jalalah ni, sebelum dia ada baris bawah. Lillahi. Okey. Tak ada orang baca alhamdulillah Rabbil Alamin, tak ada. Dia kena alhamdulillah. Okey, yang tebal, bila huruf lam yang kat tengah ni sebelum dia sama ada lam yang ni ataupun huruf yang sebelum kalimah Allah tu ada tanda baris atas ataupun baris depan, kita baca dengan la, itu lafzul jalalah yang tebal. So bila dia ada yang baris bawah sebelum dia, kita baca dia dengan nipis. Okey. Kemudian dekat sini Rabbi. Rabbi, huruf ra ni, ra tebal. Okey, ra tebal. Terbaca ra lah, kita tak baca hirabil. Kan, hirabil ala, kita hirabil, ra dia jadi tebal. Okey. Kemudian al-alamin. Okey, kat sini jadi alif lam qamariyah. A jadi mad asli.
Okey. Bacaan dia, panjang bacaan 2 harakat. Nak tahu, kalau tak yakin dengan 2 harakat, 2 kali gerak jari. Kemudian lamin ma'arid lisukun. Okey, ma'arid lisukun. Panjang bacaan dia, nak pilih 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 6. Bergantung kepada pernafasan, macam-macam lah. Ikut suka kita nak yang mana pun. Kalau kita rasa aku syok lagi baca 2, pendek-pendek, baca 2. Kalau orang yang suka tarik tu, dia tarik panjang sikit sampai 6. Tapi kita dah jelaskan kelas yang sebelum ni, ma'arid lisukun ni kalau kita nak mulakan dengan 6, kena buat 6 semua. Baru bacaan kita tu cantik. Mula dengan bismillah sampai waladdallin tu semuanya 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Semua panjang. Dia kalau Sa'ad Al-Wamidi, dia pilih 2. Cuba dengar. Okey? Okey, selesai. Cepat pula rasa. Boleh? Okey. Kau laju sangat? Tak lah. Hak pandang belakang dah ni. Ha? Okey, mudah belakang. Okey. Kemudian ulang kaji yang ni semua tahu dah. Aku belajar dah dulu ni muda-muda. Ya tak apalah. Panas semula. Okey. Seterusnya ayat yang ke-3, Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Ini sama juga, dia ada hamzah wasal. Kemudian huruf lam ni kalau kita perhatikan dia tak ada tanda mati. So dia jadi lam syamsiyah. Okey. Alif lam syamsiyah. So kat sini dia tak ada tanda mati. Nak kenal alif lam syamsiyah ni, huruf selepas alif lam mesti ada tanda sabdu. Ra ni. Okey, dia ada tanda sabdu. Kemudian ha mati, kena pastikan ha tu betul-betul mati. Jangan matikan dengan huruf ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Kadang kita macam itulah, dia kena ada angin dia. Ar-Rah ma. Okey. Ra ni pun ra tebal. Yang ni. Kemudian sini ada alif kecil. Ma asli. Okey. Dia ada alif kecil, ada ya kecil, kepala ya, ada waw kecil. Huruf mat juga. Okey, sama ada dia besar ataupun dia kecil, sama je, dia mat asli. Okey, ni rahim.
Okey, yang ni pun alif lam syamsiah. Sebab huruf lam kat sini dia cuma ada pada penulisan tapi tak ada pada bacaan. Okey, kita hazaf, kita buang lam ni dalam bacaan. Tapi kalau tulisan kena ada. Dan kalau kita kalau macam tu buang je lah. Tak boleh ingkar. Ingkar ayat Al-Quran kafir. Masuk tauhid sikit lah. Okay. Him. Okay. Kat sini jadi ma'arif disukun balik. Mak yang terjadi kerana mewakafkan bacaan. Okay. Dia beza kalau kita sambung bacaan, dia akan jadi mak asli juga. Sebab sebelum huruf mim ada ya mati. Ataupun selepas huruf ha ni ada ya yang mati, dipanggil mak asli. Sekiranya kita sambung dengan ayat yang ke depan. Sama juga alhamdulillahirabbil alamin tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dua je. Dua. Kalau kita nak berhenti baru boleh pilih 2, 4 atau 6. So salah lah kalau kita Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dah tarik panjang, dia ingat nak berhenti, rupanya ada lagi nafas dia sambung lagi. Salah lah bacaan dia. Okey. So untuk Ar-Rahmanir Rahim ni, ini kena tengok nota. Okey, Ar-Rahmanir Rahim ni kedua-duanya adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ibnu Katsir kata dalam kitab tafsir dia, War-Rahman rahimad dunya rahmanud dunya wal akhirah war-rahim rahimul akhirah. Dia kata Ar-Rahman ini adalah rahmat di dunia dan akhirat, Ar-Rahim pula adalah rahmat di akhirat sahaja. Apa maksud dia? Ar-Rahman adalah sifat rahmat yang meluas untuk semua makhluk, tidak kira beriman ataupun tidak beriman. Maksudnya pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia melengkapi semua. Orang tu beriman ke, kufur ke. Sebab tu ada kita tengok dia kafir tapi kaya, banyak duit. Okey, sebab Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala ini dia meliputi semua makhluk, tak kira beriman ataupun kufur, taat ataupun derhaka. Dia tak kira. Okey, kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim pula dikhususkan untuk orang-orang yang beriman sahaja. Dan Ar-Rahim ini kita akan dapat capai dia pada hari kiamat. Macam mana dekat hari akhirat sana Allah layan orang yang kufur macam mana, Allah layan orang yang beriman macam mana. Okey. Okey, seterusnya okey. Maliki Yaumiddin. Okey, ma dia ada alif kecil, dia jadi ma asli. Okey, liki yau. Okey, kat sini dia jadi waw, dia panggil waw lin. Sebab biasanya waw ni sifat dia muncung. Okey. Biasanya mu, ku. Okey, tapi yang ni sebelum huruf waw yang mati ni sepatutnya dekat sini dia jadi mat.
kalau dia baris depan. Okey, dia panggil waw lin. Waw lin ni kita yau. Kalaulah ini sebab dia waw lin, dia tak jadi mak lin sebab dia di tengah hayat. Kalau dia di hujung, kita boleh, kalau orang yang belajar lagu, dia baca yaum. Macam kita lah azan kan. As-salatu khairum minan naum. Dia jadi macam tu lah. Waw lin hukum dia. Okey. Mi ad-din. Okey, yang ni juga alif lam ni adalah alif lam syamsiah. Kita tak sebut juga dia dalam bacaan, tapi dia ada dalam tulisan Al-Quran. Okey. Ni juga ma'arid lisukun. Okey. Maliki yaumiddin. Maliki ni yang memiliki ataupun yang memerintah. Malik, raja lah, yang menguasai, ataupun menguasai, boleh juga. Yaumi, hari. Ad-din, pembalasan. Okey, kalau kita tengok Yaumiddin ni, kalau kita belajar tentang hari kiamat, dia ada juga salah satu daripada nama-nama hari kiamat lah. Yaumul Qiyamah sendiri, Yaumul Akhirah, Yaumuddin, Yaumul Ba'si, Yaumul Zalzalah. Surah Al-Zalzalah tu pun nama dia, salah satu daripada nama-nama hari kiamat juga, Yaumul Zalzalah. Okey, so Yaumiddin. Okey, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa dia adalah pemilik ataupun dialah raja yang paling berkuasa pada hari pembalasan. Tak ada siapa dah dekat hari pembalasan sana, tak ada siapa yang lagi berkuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam cerita-cerita berkaitan dengan hari kiamat, macam mana umat-umat Nabi yang terdahulu, diorang nak supaya dipercepatkan timbangan. Belum ditentukan syurga neraka lagi, tapi nak dipercepatkan timbangan amal tu pun dah pergi. Umat Nabi Adam pergi jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, engkau kan makhluk ataupun Nabi Allah yang pertama, pergilah jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah cepatkan timbangan ni. Nabi Adam kata, aku sendiri pun dulu, akulah orang yang mula-mula sekali yang terlupa, yang membuat apa yang Allah larang. Nasib baik Allah tu nak ampunkan aku. Dia kata, so kalau aku nak pergi minta-minta lagi ni, aku dah malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah pergi dengan orang lain. Jumpa Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad. Barulah Nabi Muhammad pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah perkenankan. Salah satunya nak menunjukkan bahawasanya, nak membuktikan bahawa Rasulullah itu adalah penghulu segala Nabi dan Rasul. Satu, keistimewaan Nabi Muhammad. Yang keduanya adalah berkaitan dengan Allah ni Maliki Yaumiddin. Allah tu adalah orang yang memiliki, orang yang yang menguasai hari pembalasan. Okey, merujuk kepada 3 ayat tadi yang kita dah tengok tadi. Dalam ayat ni, kalau ada ustaz yang kuliah baru ni, yang bab tafsir tu, dia ada sebut, bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan jawab Hamidani Abdi. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani Abdi.
Kemudian Maliki Yaumiddin tu saya pun lupa Allah jawab apa. Tapi ada jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ayat ni merupakan ayat puji dan mulia. Sebab tu kalau kita nak sambung bacaan Al-Quran kita, nak sambung, kita kena ikut apa tu? Dia punya ayat tu bagi tahu pasal apa. Sebab tu biasa kita dengar imam-imam akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. So 3 ayat ni adalah ayat yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita kata dia tu Tuhan sekalian alam. Kita puji dia. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim, yang pemurah lagi penyayang. Pujian juga. Dan Maliki Yaumiddin. Kita kata dia ni raja. Orang yang yang menguasai hari pembalasan. Okey, 3 ayat ni boleh sambung. Ayat yang lain tak boleh sambung ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma nak cantik, 3 ayat ni dia boleh sambung. Ada je kita kalau biasa dengar, biasanya orang kata kalau nak buat berubat, bacalah Al-Fatihah tu dengan sekali nafas. Satu nafas bismillah sampai waladdallin. Kalau saya tak sempat lah. Jadi semput. Okey. Okey, alhamdulillah saya rasa sekadar itu sahaja untuk perjumpaan kali ini. Insya-Allah kita akan sambung ayat yang seterusnya untuk kuliah yang akan datang kalau sempat lagi sebelum Ramadan ni. Kita tengok Ustaz Mat tentukan jadual macam mana. Dan saya mohon maaf dah 2 kali dah tinggal balik kampung. 2 kali Ahad lah sepatutnya, minggu keempat dan minggu pertama setiap bulan. Baru ni balik kampung tu saya minta dengan Ustaz Mat untuk ganti malam ni. Dan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Yang baru nak belajar duduk depan orang ni, saya mohon maaf atas salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.